Sistem persekolahan vernacular by Group 6. Pengenalan sistem sekolah vernacular. Vernacular atau sekular bermaksud bahasa pengantar bahasa ibunda. Ciri utama pendidikan era British ditandakan dengan ketiadaan matlamat dan objektif sekaligus menyumbang kepada ketidakseragaman kurikulum pendidikan. Pendidikan sebagai satu institusi sosial masyarakat tidak pernah menjadi sebahagian tumpuan utama pihak penjajah di Tanah Melayu. Setiap dasar pendidikan di era tersebut berhasil akibat proses koloni itu tersendiri. Asal-usul sistem sekolah vernacular. Ketika Tanah Melayu di bawah kuasa koloni British, kumpulan pekerja dari Tanah Besar China dan India telah dibawa masuk ke Tanah Melayu oleh British sebagai pekerja. Bagi membantu kumpulan-kumpulan ini dalam pendidikan, British mula membuka sekolah aliran mengikut kaum. Pada tahun 1855, sekolah rasmi pertama aliran Melayu dibuka di Bayan Lepas. Sekitar waktu yang sama, sekolah-sekolah khas untuk orang Cina mula dibangunkan oleh komuniti Cina yang mempunyai kemampuan kewangan. Sekolah untuk komuniti India mula dibuka dengan bantuan British di kedudukan terpencil. British memilih untuk tidak campur tangan dalam urusan pentadbiran sistem pendidikan setiap kaum untuk menjalankan agenda pecah dan perintah. Hasrat British adalah untuk setiap kaum kekal mengamalkan cara hidup mereka ketika itu. Melayu kekal di kawasan pertanian, Cina di kawasan pelombongan dan perniagaan, manakala India di kawasan estet dan ladang getah. Disebabkan itu, tidak ada langsung sebarang usaha penyatuan sistem pendidikan di Tanah Melayu. Kesan-kesan sekolah vernacular mewujudkan jurang perkauman yang luas di antara kaum. Ada juga segelintir individu yang tidak fasih berbahasa kebangsaan walaupun telah mencapai umur dewasa. Hal ini disebabkan penggunaan bahasa ibunda yang berbeza di sekolah pendidikan mengikut kaum masing-masing. Bahasa yang berbeza ini juga kadang-kadang menimbulkan syak wasangka di antara kaum sehingga menyebabkan pergaduhan. Solusi. Yang pertama, dengan memperkasakan program yang memupuk semangat kesepaduan dalam masyarakat di peringkat sekolah. Yang kedua, pihak sekolah perlu melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. Yang ketiga, kerajaan perlu mewujudkan sikap kerjasama tolong-menolong dan mewujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang. Yang terakhir, menggalakkan penyertaan masyarakat setempat, para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah. Cadangan. Kami mencadangkan kerajaan perlu mendirikan institusi pendidikan yang mengajar dan mendidik pelajar tentang pelbagai etnik juga budaya yang terdapat di Malaysia dan menerapkan sifat bangsa yang bersatu. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal bin Nahar dan matrik nombor saya 1910479. Refleksi saya pada tajuk ini ialah vernacular atau sekular itu bermaksud bahasa pengantar ataupun bahasa ibunda. Pada era British, ciri utama pendidikan itu ditandakan dengan ketiadaan matlamat dan objektif, dan itu menyebabkan ketidakseragaman orientasi dan kurikulum pendidikan. Pendidikan ni dijadikan sebagai satu institusi sosial masyarakat tetapi tidak pernah menjadi satu tumpuan utama pihak penjajah di Tanah Melayu kerana tumpuan mereka lebih kepada ekonomi dan juga politik. Dasar pendidikan ni terhasil akibat proses kolonialisme ataupun kolonisasi. Satu sistem pendidikan itu tidak ditubuh dengan secara tergesa-gesa, malah dirancang dengan teliti. Sebagai contoh, di kalangan orang Melayu, pendidikan dibahagi kepada dua bahagian, iaitu kumpulan elit dan juga kumpulan orang sederhana dan juga masyarakat bawahan. Kumpulan-kumpulan elit ini didedahkan dengan bahasa Inggeris pada umur yang lebih awal, manakala golongan bawahan dan sederhana mereka dilebihkan untuk mempelajari bahasa Melayu sebagai satu bahasa utama mereka. Sekolah agama atau sekolah pondok dipinggirkan dan terpaksa bersendirian untuk meneruskan kelangsungan mereka. Hal ini terjadi kerana sikap tidak ambil
peduli pihak kolonial. Ini juga menyebabkan dasar pecah dan perintah. Pendidikan orang pada awal sistem pendidikan ini ditubuhkan, pendidikan orang Melayu berkait rapat dengan sejarah dan juga perkembangan Islam di tanah Melayu. Sekolah Tamil pula, sekolah vernakular Tamil berkembang semasa perkembangan ladang getah, kelapa, kopi dan tebu. Ini kerana kebanyakan mereka tinggal menetap di bahagian estate dan mereka perlu diberikan pendidikan awal tentang dalam bidang pertanian. Seterusnya ialah pembentukan sekolah Cina. Ianya bermula semasa orang-orang Cina dibawa masuk ke tanah Melayu secara beramai-ramai oleh British untuk bekerja di Lombok Timah. Dasar pecah dan perintah British adalah untuk mengelakkan daripada ketiga-tiga kaum utama iaitu Melayu, India dan Cina untuk bersatu padu dan seterusnya menggugat kedudukan British di tanah Melayu. Perkara ini adalah untuk mengelakkan daripada tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Jadi refleksi saya untuk tajuk ini ialah sekolah vernakular ini perlu dipertimbangkan oleh semua rakyat Malaysia pada zaman kini kerana sistem pendidikan itu telah ditubuh oleh rakyat British untuk mengelakkan tiga kaum utama daripada bersatu padu. Tetapi perpaduan pada zaman kini perlu diambil berat oleh semua rakyat Malaysia agar kita dapat bersatu padu, dapat semangat bersatu padu itu dapat dipupuk daripada umur yang kecil. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Saufi bin Azmi dengan matriks nombor 2018781. Pada topik kali ini, kita telah belajar bagaimana berdirinya sekolah vernacular di Malaysia. Kita lihat pada zaman sekarang masih terdapat beberapa sekolah vernacular dan berlaku beberapa kontroversi yang mana setengah pihak itu menggesa untuk menutup semua sekolah vernacular dan digantikan dengan sekolah kebangsaan. Hujah utama mereka adalah sekolah vernacular ini bersifat eksklusif dan tidak berpaksikan kepada nilai-nilai kebangsaan yang menyatukan semua kaum di Malaysia. Sebagaimana yang kita faham, subjek sejarah di sekolah kebangsaan adalah bersifat umum dan fokus berlebihan kepada tamadun Melayu Islam. Ini menyebabkan subjek ini mengetepikan kepentingan dan sejarah komuniti bukan Islam di Malaysia. Sebagai contoh, sukatan pelajaran untuk subjek sejarah diolah dan disusun supaya keutamaan diberikan kepada tamadun Melayu Islam. Tamadun-tamadun lain dipinggirkan atau dilenyapkan daripada buku teks sekolah. Buku teks sejarah tingkatan 4 sebagai contoh mengandungi lebih 50% isi yang menceritakan tentang Islam, manakala penceritaan mengenai tamadun lain seperti tamadun Hindu Buddha di tanah Melayu sangat tidak memadai atau tidak ada langsung. So kat sini jadi tidak mengejutkan sama sekali kalau kaum bukan Melayu dan Islam tidak merasa selesa untuk dengan sistem pendidikan kebangsaan yang disediakan di sekolah. So pada pendapat kami, apa yang boleh dilakukan atau boleh diusahakan ialah yang pertama, kementerian boleh memperkenalkan subjek perbandingan agama di sekolah untuk mendedahkan kepada kefahaman-fahaman agama yang lain daripada apa yang mereka anuti. Dan yang kedua, kementerian boleh membuat program pertukaran pelajar antara sekolah kebangsaan, sekolah vernacular dan sekolah agama seperti yang dianjurkan di universiti. Terakhir sekali dan yang paling penting, semua pihak perlu menumpukan kepada pelbagai program yang menggalakkan perpaduan daripada hanya menyalahkan sekolah vernacular sahaja. Kurikulum dalam sekolah vernacular perlu ada ciri-ciri patriotisme. Sampai situ saja saya serahkan kepada presenter yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Asma binti Azhar Ismansyah. Nombor matrik 1913772 dan sekarang saya akan bincangkan tentang refleksi yang saya boleh dapat daripada membaca tentang isu segregasi di Malaysia. Seperti yang dibincangkan pada bahagian solusi, isu segregasi Malaysia ni dapat ditangani jika langkah-langkah yang betul diambil. Langkah ni diperlulah memastikan bahawa ia sering menghormati kepercayaan dan kebudayaan setiap warga negara. Jadi seperti contoh langkah yang dibincangkan sebelum ni,
dengan mendirikan institusi pendidikan yang mengajar ataupun mendidik pelajar tentang pelbagai etnik dan budaya yang terdapat di Malaysia, dia akan dapat membantu dalam penerapan sifat bangsa yang bersatu. Tapi perkara yang paling penting pada pendapat saya adalah yang akan betul-betul membantu menangani isu ini adalah dengan kesanggupan rakyat dalam memahami jiran-jiran mereka yang berlainan bangsa. Kerana pemahaman dan penghormatan ni adalah penghormatan terhadap pelbagai budaya yang terdapat di Malaysia adalah salah satu elemen yang penting yang perlu dikuasai jika rakyatnya ingin menangani isu segregasi dalam negara. Apa yang saya dapat daripada tajuk sekolah sistem vernacular ini ialah sistem pendidikan vernacular ini bermaksud sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar dan juga sistem dia yang tidak seragam mengikut jenis sekolah. Setelah merdeka, kerajaan telah memperkenalkan sekolah kebangsaan yang bertujuan untuk menggabungkan seluruh bangsa ke dalam satu aliran sekolah agar perpaduan kaum dapat dicapai. Namun begitu, sekolah sistem vernacular ini tetap diteruskan dengan kewujudan sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil. Antara kebaikan sistem vernacular ini ialah pelajar dapat menguasai banyak bahasa. Bagi contoh, pelajar Melayu dapat menguasai bahasa Cina. Oleh itu dapat dua bahasa. Ini akan memberikan kelebihan kepada pelajar tersebut dalam segi alam pekerjaan. Selain itu, ia juga dapat memperkasakan bahasa ibunda kepada penuntut ini dan mengelakkan ianya daripada ditelan zaman. Keburukannya ialah ia akan mewujudkan jurang perkauman yang luas antara kaum. Contohnya, masih ada lagi segelintir kumpulan dari setiap kaum yang masih tidak fasih berbahasa kebangsaan walaupun telah mencapai umur dewasa. Hal ini kerana penggunaan bahasa ibunda kaum masing-masing menyebabkan timbulnya rasa kikuk apabila gaul dengan kaum lain. Pendidikan adalah salah satu cara terbaik untuk membentuk dan seterusnya menyuburkan semangat ciptakan negara. Konsep menghayati semangat perpaduan ni dan toleransi antara pelbagai kaum ni penting. Usaha Kementerian Pelajaran dalam memperkenalkan rancangan RIMUP, rancangan integrasi murid untuk perpaduan menerusi sistem pendidikan adalah sangat wajar diperkenalkan dan harus ditambah baik lagi pelaksanaannya supaya penghayatan daripada segenap penjuru, terutamanya pengenalan kepada budaya, bahasa serta kepercayaan kaum lain dapat dipertontonkan kepada umum, khususnya kepada pelajar itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Hatimi bin Harun, matrik nombor 1822155. Okey, bagi sistem persekolahan vernacular di Malaysia, refleksi saya boleh katakan bahawa punca utama sistem ini dibuat adalah disebabkan perasingan kaum daripada zaman penjajahan dahulu lagi, dan ia melirik sehinggalah ke abad ke-21 dan juga tahun 2022. Sistem persekolahan yang mengasingkan kaum daripada mereka sekolah rendah dan juga sekolah menengah lagi akan menyebabkan beberapa masalah apabila mereka membesar dan ingin berinteraksi antara satu sama lain. Ini melibatkan 3 kaum utama di Malaysia, iaitu kaum Melayu, Cina dan juga India. Walaupun isu ini nampak remeh, tapi ini memberi kesan yang amat berat apabila ketiga-tiga kaum tersebut ingin berinteraksi dan mereka mempunyai masalah untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Untuk menyelesaikan masalah ini, terdapat beberapa langkah yang perlu diambil, dan untuk menghilangkan masalah ini akan makan masa beberapa tahun atau mungkin juga lebih daripada 10, kerana ia adalah proses yang akan perlu dijadikan secara beransur-ansur. Langkah pertama yang boleh kita lakukan adalah memberi peluang kepada pelajar-pelajar Melayu untuk membelajar bahasa kedua, iaitu bahasa Cina atau bahasa India, dan juga memberi lebih insentif kepada ketiga-tiga kaum ini untuk berinteraksi antara satu sama lain sejak mereka kecil lagi. Dan juga mereka yang berada di sekolah jenis kebangsaan
China ataupun India, perlu ada sedikit insentif untuk mereka bercakap bahasa Melayu. Sebagai contoh, dalam satu hari, dalam satu minggu. So ini boleh menjadikan mereka lebih terbuka untuk belajar bahasa yang mereka tidak biasa gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Ikhman Hafiz bin Kamarudin. Nombor matrik 1911361. Okey, terdapat banyak perkara yang saya pelajari daripada kelas hubungan etnik, iaitu MPU 3112 ini sepanjang semester ini. Antaranya adalah masyarakat di Malaysia, tidak kira kaum, bangsa dan juga agama, adalah mengambil iktibar daripada sejarah-sejarah yang telah berlaku di negara kita sebelum ini. Agar sejarah seperti pembelah kaum dan juga pepecah kaum tidak akan berlaku lagi di masa yang akan datang. Setiap pihak, termasuk kita rakyat dan juga kerajaan, mengambil peranan dan juga bertanggungjawab untuk menjaga kesejahteraan kaum di negara kita. Selain itu, kami sebagai pelajar bebas untuk melontarkan pendapat di dalam kelas ketika sesi perbincangan ataupun sesi kelas. Seperti kita tahu, setiap orang mempunyai pendapat masing-masing ketika melakukan perbincangan ataupun pembahasan. Jadi kaedah atau pendekatan ini memberikan manfaat kepada kami, iaitu pelajar, dalam memupuk sikap untuk menerima pendapat orang lain ketika melakukan pembahasan. Kerana kita tahu setiap orang tak semestinya sependapat dengan kita. Okay. Dan harapan saya terhadap hubungan etnik di Malaysia ini adalah sifat-sifat seperti kebersamaan, toleransi dan juga cinta akan keamanan dan juga keharmonian perlu ada bagi mengekalkan kesepaduan di antara kaum dan juga etnik di Malaysia. Dan ini juga bagi merealisasikan matlamat perpaduan nasional di Malaysia. Okay, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk refleksi saya bagi tajuk sekolah vernakular ini adalah walaupun pembentukan sekolah vernakular dapat memberi sedikit kebaikan kepada masyarakat kita, namun pada kebenarannya ialah sekolah-sekolah vernakular Mandarin dan Tamil mengamalkan diskriminasi terhadap kaum lain dengan mengabaikan dialek lain dan menumpukan perhatian kepada bahasa ibunda mereka. Ini adalah perkara yang tidak bagus kerana ianya dapat memecah belahkan perkauman di antara kita, dan kebanyakan perkara-perkara racism telah berlaku di negara ini. Kebanyakannya berlaku kerana pembentukan sekolah vernakular ini. Jadi hal ini dapat dielakkan sekiranya kita dapat hapuskan kewujudan sekolah-sekolah vernakular di sekitar negara kita. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya untuk topik ini. Seperti yang kita telah pelajari, sistem sekolah vernakular ini adalah hasil kolonisasi British dalam menjalankan agenda pecah dan perintah di tanah Melayu. Selepas membawa masuk pekerja-pekerja Cina dan India, British menggunakan pendidikan sebagai medium untuk memastikan setiap kaum terasing daripada kaum-kaum yang lain. Kaum Cina dan India hanya dididik dengan amalan budaya dan bahasa yang mereka warisi dari tanah besar Cina dan India, walaupun mereka telah menetap di tanah Melayu selama beberapa generasi. Hasrat British adalah untuk memecahkan kumpulan kaum di tanah Melayu mengikut peranan mereka dalam sosial pemerintahan dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh British sendiri. British juga sedar jika setiap kaum mengetepikan perbezaan mereka dan bersatu padu dalam menentang British, kuasa pemerintahan mereka di tanah Melayu akan diancam dan mampu dihapuskan. Justru, kita dapat melihat bahawa aspek perpaduan di antara kaum di Malaysia adalah amat penting
dalam mengekang kuasa asing daripada mengacam kemerdekaan dan kedaulatan Malaysia. Negara yang di mana rakyatnya tidak bersatu padu antara satu sama lain akan lebih mudah untuk dieksploitasi dan keamanan sejagat akan tergugat. Jadi konsep sistem sekolah vernakular yang masih kekal dari dahulu sehingga sekarang telah ketinggalan zaman dan tidak sesuai, malah berlawanan dengan konsep perpaduan yang telah dibincangkan. Dan perlu konsep sekolah sistem vernakular ini perlu dipertimbangkan dan dinilai semula untuk lebih sesuai mencapai dan mengekalkan hasrat tersebut.